Mesti adik-adik kenalkan benda ni apa? Okey, ini adalah cool fever. Kita selalu guna benda ni untuk menyejukkan badan ketika demam. Ini ada kaitan dengan suhu. Topik sains tahun 5. Bagaimana benda ni, ini adalah cool fever, boleh sejukkan ataupun turunkan suhu badan kita. Konsep dia sama seperti kalau kita pegang air ataupun cawan yang ada air sejuk, kemudian kita letak dekat pipi kita. Pipi kita pun akan rasa sejuk juga. Ini menunjukkan bahawa haba boleh berpindah. Cool fever ni sejuk. Kalau kita letak dekat dahi, kita akan rasa sejuk. Dan dalam masa yang sama, dia boleh mengurangkan panas badan kita. Kalau macam orang dulu, tak ada cool fever. Jadi, diorang guna kain yang dilembapkan. Letak dekat kepala untuk tuam supaya boleh kurangkan suhu badan. Okey, tapi apa kaitan dengan cool fever? Dengan benda yang kita nak belajar ni. Dengan uji kaji yang cikgu nak tunjuk hari ni. Okey, cool fever, apabila direndam dalam air, dia akan jadi besar macam ni. Kembang macam ni sekali. Okey. Jadi, bila dia kembang, bermaksud benda ni boleh menyerap air. Objek ini mempunyai kebolehan untuk menyerap air. Dan untuk uji kaji kali ni, cikgu akan tengok macam mana saiz ni berubah dengan masa. Maksudnya kat sini, ini adalah hasil daripada eksperimen cikgu. Okey. Setiap 1 jam pula. Okey, pada jam yang pertama, cikgu akan ukur saiz cool fever yang cikgu dah rendamkan tu. Pada jam yang pertama, saiznya hanya 6 cm. Cikgu ukur guna mana tadi? Cikgu ukur guna benda ni. Okey, cikgu ukur benda ni. So, asalnya sebelum kita rendam, tapi janganlah buat yang belum pakai macam ni, sayang. Awak guna yang dah pakai. Contoh kalau rasa tak sedap badan, kalau ada yang guna cool fever, jangan buang. Ambil dan kita cuba buat eksperimen ni. Jangan buat yang baru-baru ni, sayanglah. Membazir je. Kita guna yang dah pakai. Yang dah pakai pun kesan dia sama besar ni juga. Okey. So, cikgu ukur. Sebelum kita masuk dalam air, dia punya diameter dia, cikgu ukur keliling dia, adalah 5 cm. Dan, okey, selepas 1 jam, dia bertambah jadi 6 cm. 2 jam, 10 cm. 4 jam jadi 14 cm. Dan sehingga 8 jam, dia jadi sampai 16 cm. Okey, daripada uji kaji ni, kita boleh buat satu tujuan. Okey, tujuan kita boleh buat untuk menyiasat hubungan antara masa dan saiz objek. Saiz objek tu apa? Cool fever cikgu tu lah. Okey. Dan maklumat yang kita boleh dapat daripada jadual ni, kalau awak perasan, apabila masa bertambah, saiz objek juga bertambah. Okey, itu adalah maklumat yang kita dapat daripada jadual. Kemudian tujuan. Okey, tujuan cikgu dah sebutkan sebelum tadi. Dan kita pergi kepada pemerhatian. Apa yang cikgu dapat perhatikan dengan saiz cool fever selepas cikgu rendam dalam air? Yes, saiz objek tu semakin membesar. Okey, saiz objek semakin membesar. Itu yang cikgu dapat perhatikan. Lagi satu tips, kalau awak nak jawab soalan pemerhatian, dia sentiasa berkait rapat dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey. Apa itu pemboleh ubah bergerak balas? Okey, kita pergi kepada sini. Kita pergi kepada pemboleh ubah. Pemboleh ubah terbahagi kepada 3. Iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Apa itu pemboleh ubah dimanipulasi? Pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah pemboleh ubah yang kita tetapkan, yang berubah. Yang kita ubah. Tapi kita sendiri yang ubah. Kita nak ubah macam mana? Macam jadual ni, nampak tak? Pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah masa. Cikgu yang tetapkan masa ni. Pukul berapa cikgu nak ukur saiz dia. Jadi itu adalah
pemboleh ubah dimanipulasi. Bagaimana pula dengan pemboleh ubah bergerak balas? Pemboleh ubah bergerak balas adalah pemboleh ubah yang berubah. Cikgu tetapkan masa dia. Okey, nampak? Cikgu dah tetapkan masa dia. Jadi apa yang berubah? Saiz objek berubah. Dan dimalarkan. Dimalarkan adalah apa yang kekal sebelum, semasa, selepas. Sama sahaja, kita tak ubah, tak ada apa-apa. So dalam yang ini, apa yang tidak berubah adalah bentuk objek tu. Asalnya cikgu rendam, bentuk dia bujur. Sampai dia kembang pun bentuk dia bujur lagi. Kalau cikgu rendam benda ni dalam bekas, bentuk bekas tu tak berubah. Ataupun jenis bekas, cikgu rendam jenis bekas, bolehlah. Okey, tapi yang paling sesuai adalah bentuk dia lah. Bentuk dia tetap sama. Kemudian, kita pergi kepada yang seterusnya adalah ramalkan. Okey, dekat sini soalannya, ramalkan apa yang berlaku selepas 24 jam. Selepas 24 jam, saiz objek tetap sama. Okey, ini adalah cara untuk menjawab ramal. Untuk jawab soalan ramalan, pastikan jawapan awak logik dan masuk akal. Jangan jawab benda yang mengarut. Okey, pastikan logik. Kemudian selalunya dia akan tanya inference pula. Inference adalah sebab bagi sesuatu. Dan pastikan kalau soalan macam ni, nyatakan inference ataupun sebab bagi jawapan awak dekat 4. Dekat 4, awak cakap selepas 24 jam, cikgu lah cakap, saiz tetap sama. Kenapa? Kita kena jawab kenapa. Sebab inference adalah sebab. Okey, dekat sini, kenapa cikgu punya ni, selepas 24 jam, saiz dia tetap sama. Sebab objek tidak dapat lagi menyerap air. Dah sampai dah limit dia. Dia dah tak boleh nak serap air dah. Okey. So, itu sebab. Kemudian, kita boleh pergi kepada pola. Contoh, soalan pola dekat sini. Nyatakan pola bagi saiz objek daripada jam pertama sehingga jam ke-8. Kita boleh sebut sama ada menaik ataupun bertambah. Sebab, nampak tak kat sini? Saiz objek semakin bertambah. Jadi, kita boleh tulis bertambah. Kemudian kita pergi kepada hipotesis. Okey. Hipotesis kita mesti kaitkan antara pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimanipulasi. Okey. Kita akan tulis semakin. Ini dia punya skema yang biasa kita guna. Semakin. Okey. Semakin bertambah masa, semakin bertambah saiz objek. Ini hipotesis yang kita boleh buat berdasarkan jadual ni. Okey. Semakin bertambah masa, masa itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi dan saiz objek adalah pemboleh ubah bergerak balas. Pastikan dua-dua ada. Okey, kalau kesimpulan kalau cikgu tak ada masalah jika awak tulis sama seperti hipotesis ataupun awak boleh guna ayat ni. Jika masa bertambah, maka saiz objek pun bertambah. Okey, faham? Okey. So, cikgu rasa itu saja untuk kita punya pembelajaran hari ini. Dan apa yang kita belajar ni ada kaitan dengan kemahiran saintifik. Okey, ingat kemahiran saintifik terbahagi kepada 2. Kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif. Okey. So back to these things. Nampak tak ada? Okay. So selamat mencuba. Tapi jangan cakap cikgu yang suruh Cikgu tak suruh awak guna Cool Fever baru-baru tu. Guna yang terpakai saja. Sebelum buang, rendam dalam air dulu. Buat main dulu. Kita buat uji kaji dulu. Okay, sampai situ saja. Jumpa lagi untuk next experiment. Bye.